warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurniaan Allah yang besar kepada kita, iaitu yang paling besarnya ialah limpahan hidup, kurniaan hidup yang Allah bagi kepada kita ini, itu terlalu besar. Di dalam hidup itu bermacam-macam lagi keluar, maknanya dianugerahi lagi. Yang besar tu hidup, lalu hidup tu keluar bermacam-macam lagi nikmat, maknanya. Dan Allah mengatakan semua yang Allah Ta'ala zahirkan di sekalian alam ni kepunyaan kita, maknanya untuk kita, untuk kegunaan kita, jadi Allah berkata pula, dan engkau tu untuk aku. Jadi ni kita kena tahu, maknanya besarnya nikmat yang Allah tu jadikan semata-mata diri kita ni untuk dia. Kalau kita faham kenal diri, kita bersyukur kepada Allah. Ini yang dibawa oleh laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Maknanya dah pasti dan betul-betul aku telah utus pesuruhku, yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa bil haq, bersama dengan dia tu hak aku untuk disampaikan, tak ada yang lain daripada hak aku Rasul. Jadi kita pun duduk di sini, kita bawa maknanya semata-mata kita nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tak lain, kita tahu hala tuju hidup kita ni bukan merasai. Jadi kita ni sekarang ni merasai benar-benar rahsia Allah. Itu yang paling mustahak. Maknanya kita tak ada hidup. Hidup yang Allah bagi ni bukan nak menunjukkan kita ni hidup pula, kita memiliki hidup, bukan. Maka hidup yang Allah bagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala tu wujud. Wujud maknanya dia ada tu tadi. Jadi nak dia tajalikan yang bernama hayy, iaitu maha hidup dia. Daripada maha hidup tu tadi Allah pecah-pecahkan. Pecah-pecahkan bukan menunjukkan yang Allah tu berbilang-bilang. Tak pernah pun. Allah tu tak berbilang-bilang. Tak ada makna dia tajalikan berapa banyak sekian alam ni. Bukan Allah tu berbilang. Tetap dia esa juga. Tetap dia tu esa. Jadi setiap yang dia tajali hidup tadi, daripada hayu dia tadi, asalnya daripada belum lagi disebut apa-apa, Allah tu diri dia sendirinya. Maka Allah ingin dikenali hayat hidup tadi pertama, iaitu Nur Muhammad. Daripada hayat hidup tadi Nur Muhammad, jadi maka dia besarkan lagi kehidupan sekian alam ni. Apa yang dia jadi bulan, bintang, matahari, surga, neraka, apa semua yang kita lihat, yang kita tak dapat lihat, itu semuanya menyatakan dirinya, bukan menunjukkan. Kalau kita tak faham, banyak ni, macam-macam ni, tak mampu kita nak bilang Allah Ta'ala punya tajalli. Tapi kalau kita faham, misal duduk. Tapi kalau kita faham, sebenarnya bukanlah makna bila dia tajalli yang banyak tu menunjukkan dia tu berbilang-bilang. Dia tetap esa. Jadi apa pun kita ni disuruh, kita pun asalnya tidak ada. Bila tidak ada, kita dibagi ada hidup. Maka hidup tu kita faham, hidup tu adalah menunjukkan dia yang hidup, bukan kita hidup. Tapi kalau kita rasa aja kita hidup, habis.
Ini yang nama kegagalan. Makna kita tak dapat memahami tujuan Allah hidupkan kita ni. Bukan buat pengakuan aku hidup, tapi pengakuan tetap asyhadu al la, aku mengaku tidak ada, yang ada hanya Allah. Fahami betul-betul sekarang ni. Kalau kita tak fahami konsep ni, memang kita tak tahu. Nanti kita ni bila hidup ni kita tak faham, hidup ni adalah untuk nak menunjukkan ataupun sebenarnya yang wujud, yang esa, yang tunggal, berapa banyak pun dia zahirkan, sebenarnya kita nampak tetap esa sah, ilahun wah, tetap satu. Macam mana kita nak ajar begitu? Ya? Sampaikan nanti orang cakap alah mudah lah macam tu, tapi bukan mudah. Dan saya cakap susah pun bukan susah, tetapi kita sederhana aja, kita serahkan diri kita kepada Allah. Bukan kita ni kata kita ni hebat, tapi kita serahkan 100% kepada Allah, hidup kita akan jadi mudah. Tapi kalau kita rasa ada kita, akan timbul kesulitan. Kerana Allah dah bagi tahu, apa pun kecil, masalah kita besar ke kecil ke, semua yang boleh selesaikan Allah. Tak kira apa pun. Yang kita lihat masalah apa pun menimpa negara kita ke, dunia ke, tetap kena kembali kepada Allah. Dia tak akan boleh manusia tu selesaikan. Kalau manusia nak selesaikan dari dulu sampai sekarang, bohong. Tak ada yang nak selesaikan, Allah juga. Sebab Allah tu yang tahu, Dia yang bagi, Dia juga yang tahu selesaikan. Dia yang menciptakan hidup kita, Dia yang tahu kontrol hidup kita. Mengapa kita pula yang tak ada apa benda dibagi hidup, kita rasa kita hidup tu kepunyaan kita? Bila hidup tu kepunyaan kita, kita berfikir kita bergerak, kita punya, kita yang gerak, kita yang nak makan ni, kita nak tidur pukul berapa, padahal tu semua susunan Allah. Kita dah tertipu kerana kita menutupi hak Allah SWT dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah suruh perhati, adakah engkau cuba perhatikan, engkau ke nak makan ni, kau ke nak air kopi ni, kau ke nak air Milo ni, engkau ke engkau ke nak bekerja ni, engkau ke nama engkau tu, engkau ke orang makhluk ke letak nama engkau ke tidur pukul sekian-sekian, engkau ke bangun, engkau ke mimpi bawa ke sana-sana, siapa yang susun hidup engkau? Tak perhati lagi. Apakah engkau tak perhatikan lagi? Dah berapa banyak engkau berjalan di atas kuburan-kuburan orang dulu-dulu yang telah mati, yang semua tu dikontrol, disusun oleh Allah. Ribu puluh ribuan tahun dulu manusia kau jalan kat muka bumi, kau pergi ke mana-mana menziarahi Fir'aun punya tempat, ke mana punya tempat beribu-ribu tahun. Apa yang kau lihat, apa yang kau nampak? Takkan kau perhatikan? Tu semua kan kisah-kisah yang aku tajalikan untuk kau berfikir bahawa engkau jangan merasa ada diri. Kalau selagi kau rasa ada diri, begitulah nanti jawapan dia. Ya, orang-orang yang telah, maknanya dia menutupi kebenaran Allah, bahawa hidup ni adalah hak Allah SWT. Dia 100% yang menyusun, mentadbir. Dia panggil yudabbirul amra minas sama ilal ar. Dia yang mentadbir di 7 lapis langit, 7 lapis, seisi-isinya semuanya jiwa-jiwa yang ada ni, yang halus semut yang tak nampak, Covid yang halus, lebih halus daripada Covid pun ada. Itu semua Allah yudabbir. Dia mentadbir. Tetapi manusia ni sering membantah-bantah. Allah Ta'ala bagi tahu, suka berdebat-debat dan mengatakan dia boleh selesaikan. Ya Allah, padahal dia nak selesaikan menggunakan, sebenarnya Allah juga yang nak. Lepas tu dia mengaku dia yang selesaikan. Itu manusia suka berbala-bala, suka berbantah-bantah, mengakui dia. Bila tumbuh buah cantik tahun ni apa semua, dia kata dia ikhtiar aku lah ni, aku buat apa ni, para-para aku buat baja semua, kau tak pandai kau. Bangga dia. Satu hari dia, pengalaman dia tak subuh, dia makan ulat. Dia jolok orang lain pula. Ini semua fenomena alam. Dah Allah nak sedarkan dia, engkau jangan mengaku yang numbuhkan buah-buahan apa semua aku. Engkau berbuat tu pun atas kudrat suruhan aku, ilmu aku. Tak ada apa engkau rasa engkau.
0.001% pun kau tak ada apa daya upaya semua. Itu yang kita, bila kita duduk dalam pengajian ni, membawa kita bertambah yakin, hakul yakin, kamalul yakin, bahawa hidup kita sentiasa di dalam kekuasaan Allah, pentadbiran Allah. Kita tidur pun kita tahu Allah tidurkan pukul berapa, 12.30, pukul 1.35. Jadi kita tahu dah semua Allah yang tidur. Kalau kita nak tetap pukul 1 kita tidur, tak boleh. Jarang jadi tepat. Satu orang 1.5 minit baru dapat terlelap. Kadang-kadang nak tidur pukul 1 dia tak bagi ngantuk. Yang nak bagi ngantuk siapa? Nak segarkan balik apa? Dah bangun kejap ngantuk lagi dia bagi, tidur lagi. Jangan kita sombong lah. Jadi kita bila mengaji ni kita bertambah takut kepada Allah, bertambah kita serah diri kepada Allah. Itulah yang paling manis. Tiada pahit. Rasulullah bagi tahu, aku sendiri pun yang makin kenal Allah, makin takut dengan Allah. Aku ni yang paling kenal Allah, aku yang paling rindu pada Allah SWT. Dan aku yang paling kenal Allah ni, aku takut ada merasa diri aku. Sampai aku mohon pada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku urus diri aku walau sekelip mata, walaupun sesaat, walaupun sedegup jantung. Jangan biar aku urus. Engkau orang yang paling kenal Allah, dia gitu. Sentiasa hidup dia berjalan, berdiri, duduk, baring, sentiasa dia rasakan Allah yang gerakkan dia, nyusun kehendak dia ke mana-mana. Jadi kita kena ajar. Kena ajar diri kita. Bila kita dah faham ni, kita selama hari ini kita tak belajar, kita tak sedar bahawa gerakan kita berjalan tadi. Pergerakan kita berjalan aja kita dah rasa macam seolah-olah kita tak ada belajar. Kita rasa macam tak ada apa lah, kosong. Tapi bila kita dah ada belajar benda ni, kita takut nak rasa ada ataupun kosong aja. Kita isi dengan bahawa setiap langkah kita terasa Allah yang gerakkan. Kita nak melihat pun kita dah terbiasa lihat gitu, tak ada isi. Tapi bila kita dah lihat Allah, engkau yang bagi lihat, baru kita lihat, kita akan nampak Allah dahulu. Sebab kita melihat dengan penglihatan Allah, kita tak nampak benda-benda lain lagi. Apa yang dinyatakan semua kita nampak yang menyatakan. Bukan nampak kereta tu Allah, bukan. Yang menyatakan besi tu apa semua daripada Allah, kita nampak daripada dia tu yang kita dah terpain nama Tuhan bersama. Ini baru ada umat Islam, ada orang Islam, umat Nabi Muhammad, mana Islam baru akan jadi boleh bersatu. Boleh kita sama-sama Islam kasih kalau duduk kat situ. Tak ada sombong, tak ada riak, tak ada. Kesucian datang, kasih sayang akan haruman, rahmat Allah akan turun. Musuh-musuh akan bergetar takut melihat muka-muka yang sentiasa memandang wajah Allah. Tu. Kalau nak ajakkan pergi perang, dia dah takut dah. Tapi sekarang orang bukan Islam, musuh-musuh Islam ibaratnya dah tak takut dengan orang Islam kerana jati diri sebenar mereka dah tak, iaitu kenal diri, kenal Allah dah. Kita dapat robek. Kita dah berpuluh, dekat 100 tahun kita dah, strategi kita dah lama berjaya dah. Orang Islam dah banyak tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi kita pula takut dengan, terbalik pula jadi. Kita orang Islam pula takut dengan, sebab Nabi dah bagi tahu, kita tak mau dengar. Nabi dah pesan dah. Ramai umat Islam akhir zaman tapi macam buih di lautan. Mudah lemah, mudah macam apa? Orang kata belum apa-apa lagi dah menyerah aja pada. Kita tak ada semangat nak berjihad. Sebab kita lebih takut makhluk daripada Allah. Tapi kalau kita ada Allah, kita kenal diri, kenal Allah, kita tak takut siapa pun. Sebab kita di dalam kebenaran, Allah dah jamin kita dapat kemenangan. Bukan kita nak menentang, bukan nak cari musuh. Tapi kita ni tahu nanti benda apa yang kita ni sekarang ni nak berjihad, benda apa yang kita nak berjihad ya. Bila kita tak kenal diri, kita tak kenal Allah, kita tak tahu jihad tu. Sebenarnya kita ni hidup kena berjihad. Jihad perjuangan pertama adalah mencari, mengenal diri, mengenal Allah. Tu jihad yang pertama. Kalau kita tak jihad, tak sungguh-sungguh, tak dapatkan benda ni, tak pergi cari, menuntut ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, maka kita tak ada semangat jihad, mudahlah musuh
kita sendiri pun dengan diri kita pun kita dah terlingkup, apalagi musuh mudah. Tu pasal saya cakap ada satu orang tu dia nak masukkan anak dia tu dalam apa kumpulan apa ni, anak dia baru tingkatan 1. Jadi apa kurikulum dia tu kena apa? Kena masuk persatuan mempertahankan diri. Jadi dia pilih selain daripada silat lah. Dia tanya dengan saya, bagus tak? Saya cakap bagus, tapi kita ada kita punya sendiri. Kan? Kita ada kita punya sendiri, masuklah. Contohnya silat kan. Kita ada sendiri. Bukan saya cakap yang lain tu tak bagus, tapi kita ada sendiri. Sebab bila silat ni tentu-tentu orang kita ada bismillah dia. Dengan silat-silat kita ni bagus lagi. Maknanya inilah cara dia kita nak hidupkan jihad kita. Masuklah anak kita silat. Kalau masuk taekwondo ke masuk yang lain, tak maaf, dia hanya dapat pertahanan diri 4 tulang 4 kerat saja. Tapi jenis pertahanan diri yang jihad fi sabilillah tu, jadi sepanjang dia masuk taekwondo tu, pahalanya tak dapat di akhirat, tak dapat dengan Allah Ta'ala, hanya di dunia aja. Tapi kalau dia masuk silat, dia dapat dunia wal akhirat. Sebab ada bismillah dia. Sebab kalam tu lain. Sebutan silat tu pun daripada perkataan solat. Kan? Jadi perlu. Jadi saya cakap, jangan sampai kita tertipu. Saya tak cakap lah tak bagus, tapi fikir sendirilah. Kan lain kalau kita nak mulakan silat, kita baca Al-Fatihah, kena doa dulu, minta pada Allah, jangan sombong kan. Sepanjang kita bersilat tu, kita sambil dalam kita berzikir, diajar oleh guru-guru pembimbing itu kan. Jadi itulah saya cakap tadi, fikir sendiri. Jangan sampai kita ni tak faham nak dalam kehidupan kita tak faham mana yang Allah Ta'ala suruh, yang Rasulullah buat, kita tak faham dalam hidup kita. Gitulah jadi dah, kita celaru nanti. Bila celaru dah silap, nanti kita tak faham. Nanti kita tak ada semangat jihad nanti. Kat mana nak jihad kita pun tak faham. Kena bodoh je, kena cocok hidung je. Apa dia suruh kita ikut je. Jadi kita tak mau gitu. Kita disuruh bersiap siaga. Sebelum datang musuh, Allah Ta'ala kata persiapan. Benda ni boleh jadi bila-bila pun. Bukan kita minta, tapi benda ni dia akan bila-bila boleh jadi. Tinggal lagi kau faham tak faham. Dia ada yang jihad, yang kita bukan maksud jihad pergi angkat senjata lawan kerajaan, bukan. Mana jihad tadi je, itu yang paling jihad hawa nafsu. Apa jihad hawa nafsu tu? Ya, kita ke arah nak mengenal diri, mengenal Allah lah. Itulah hawa nafsu. Kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, nak lawan hawa nafsu macam mana? Kau nak lawan dengan apa? Kerana hawa nafsu tu boleh lawan hanya orang yang kenal diri, kenal Allah. Kerana yang boleh lawan tu, salam tu, Allah. Kerana sifat-sifat tu adalah ia datang daripada Allah juga. Jadi Allah juga yang tahu. Semua daripada Allah, menyatakan Allah semua. Jadi tak ada satu. Jadi kita punya peringkat sekarang ni, saya cakap lah, kalau bisa kata masih lagi ditakuk kita ni, sistem pembelajaran kita masih lagi tak arahkan betul-betul tumpu kepada kenal diri, kenal Allah. Memang akan datang anak bangsa, maknanya cucu cicit kita memang akan sampai terus menerus sampai terus menerus dijajah oleh orang yang bukan Islam. Sebab sekarang ni secara tak langsung kita dah perhatikan kita ni dijajah oleh orang yang bukan Islam. Bukan saya suruh menentang, bukan. Kita maknanya raja kita raja orang Islam, pemimpin kita banyak Islam, tetapi yang mengontrol adalah Yahudi. Itu kena faham. Itu banyak orang kita tak faham lagi. Maka tu jadi celaru. Kita punya tempat-tempat ni dah dipecah-pecahkan jadi kecil-kecil. Ya, kecil-kecil senanglah, jadi tak bersatu lah. Bercerai-berai.
Itu cara sistem yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Dia kata jangan perang dengan orang Islam, jangan perang pakai pistol ke perang, nanti dia lagi kuat semangat. Jadi kita umpan dengan benda-benda ni bagi dia keseronokan, kan? Jadi dah bagi keseronokan, inilah dia. Orang-orang kita dah tak nak dah semangat jihad dah. Bila sebut jihad, ala apa negara kita aman lah. Dia tak faham, kan? Bukanlah maknanya saya cakap ni nak bangkitkan suruh serang kerajaan, bukan. Sekarang kesadaran tu penting. Sekarang kesadaran tu tak ada. Nanti kalau dah jadi baru kelang kabut. Itu jam kau nak gali. Jangan, sekarang ni siapkan. Ya. Memang walaupun belum tak jadi kita tak tahu, tapi kita kena persiapkan. Anak-anak kita masukkan, bagi faham apa tu perjuangan. Perjuangan pertama adalah jihad, kenal diri, kenal Allah. Tu sangat penting. Itu kalau tak ada tu habis semua. Tak usah tanyalah. Ganap, solat pun ganap, puasa pun ganap, apa ganap. Bila dah tak kenal diri, tak kenal Allah, apanya yang dia nak buat tu. Dia buat solat juga, tapi dia buat tu untuk apa? Untuk kepentingan hawa nak, maka dia tolak. Allah bagi kat dunia lah yang menyesal. Pertolongan Allah tak dah dapat. Sebab engkau memilih sendiri. Padahal ni semua hak aku, engkau nak pilih hak engkau. Kau menutupi hak aku tadi. Padahal tu semua hak aku, kau tutup, kau kata hak engkau. Tengok. Ini berlaku. Bukan cakap. Ini berlaku. Dia berulang-ulang kali. Maknanya Allah nak lihatkan kepada kita. Masihkah kita dalam keadaan tu? Ada kes-kes, maknanya antara kaum kan, contohnya lemah. Kita orang Islam Melayu kita lemah. Orang-orang yang tu minta apa ni, guna kalimah kita punya lemah kita ni. Tu kita kena pergilah. Kalau dia nak minta kalimah Allah, dia tu sebelum ni kan tak boleh sebut kalimah tu. Dia nak sebut, kenapa? Kita tanyalah dia. Lepas tu kalau nak sebut tu, kita kena bagi tahulah kalimah yang kau nak sebut tu, aku kena pergi faham. Sampai kau faham baru boleh kau pakai. Kena cakap gitu, jumpalah. Tengok betapa lemahnya orang kita ni. Kita masih lagi duk jolok sana, jolok sini. Cakap belakang-belakang, pergi depan depan. Orang bukan Islam pun nak tahu orang kita Islam ni lembik, lemah. Senang je dia apa? Dia buat kita macam meja magan, Rasulullah kata Islam. Dia boleh ratah kita mana-mana, senang. Gitulah hakikat. Tapi kita masih lagi tidur, masih lagi keadaan kata aman. Kita tak perhatikan bahawa diri kita ni sekarang ni dah perbodoh-bodohkan. Masih lagi kita rasa macam okey, tak ada apa. Bahaya dah, kan? Itu kesedaran ni maknanya kita kena ada lah. Macam saya cakap tadi, kita nak masuk bulan Ramadan, kesadaran tu kena ada lah. Bukan saja kita ganjaran banyak bulan Ramadan ni. Bukan fikir ganjaran banyak. Itu dah semestinya Allah dah menjanjikan, kan? Lailatul Qadar. Tapi yang pentingnya kita nak memasuki bulan Ramadan ni, kesadaran kita banyak buat silap, kita banyak lalai, kita banyak tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita buat sesuatu tu kita ungkit, kita minta balasan. Itu yang kita kena sedar. Bila masuk bulan Ramadan, kita nak betul-betul jadi hamba Allah yang betul ibadah kepada Allah. Ada jemaah kita kata, kalau Ramadan ni Lailatul Qadar tu 1000 bulan, malam 1000 bulan, aku nak engkau tu lebih baik ya Allah daripada. Sebenarnya Allah tu bukannya kita nak pelekehkan. Maknanya Allah tu nak bagi kita faham 1000 bulan tu besar, kan? Bagi manusia untuk apa? Sebenarnya Allah tu lebih lah. Anak Allah nak ajar kita gitu. Kalau dia tak buat macam tu, kita tak faham ganjaran besar mana. Jadi dia buatkan tu, kita kena faham bahawa Allah tu yang bagi 1000 bulan, Allah tu lebih mustah. Gitu. Jadi
Kita nak jadi, ya Allah, masuk bulan Ramadan ni aku nak bersih, nak minta ampun betul-betul, ya Allah, banyak silap aku. Aku dalam ibadah ni berkira sangat dengan Kau, ya Allah. Engkau bagi aku nikmat, bagi aku rahmat, macam-macam Kau bagi. Aku gunakan nikmat dan rahmat-Mu untuk berbuat maksiat pada Engkau, untuk berbuat sesuatu yang tak layak, yang tak sepatutnya aku buat. Akhlak aku buruk di hadapan Kau. Masih lagi aku mengungkit-ungkit, mengkira-kira dengan Kau, ya Allah. Buruk akhlak aku, ya Allah. Itu kesadaran itu untuk kita memasuki bulan Ramadan. Jadi itulah, bilanya kita nak memulai untuk betul-betul berakhlak dengan Allah, bila kita tu. Kalau kita tak mulakan pada sekarang, maknanya bulan-bulan lain akan berlalu begitu. Bulan Ramadan ni peluang untuk kita nak kesadaran tu, nak masuk bulan Ramadan, kita kesadaran nak jadi ahli ibadah yang betul-betul, ya Allah. Hingga kan sebulan aku buat ibadah ni dengan puasa, aku jaga betul-betul puasa aku. Puasa hawas kalau boleh aku nak jaga diri aku sentiasa ingat Kau, ya Allah. Tak mau merasa ada diri aku, ya Allah. Kan? Nak betul-betul. Ini balik-balik, ni bulan ni, hari ni 1 Ramadan, apa ganjaran dia? Besok kita memikirkan apa yang Allah nak bagi kita, ya Allah. Biadab kita ni kurang akhlak, tak bagus, ya. Jadi kita percantikkanlah kita punya akhlak dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah ni, akhlak Allah Ta'ala sangat baik pada kita, sangat karim, sangat mulia. Tak tahu kita berapa banyak buat salah dengan dia, tetap dia bagi kita ampunan, bagi kita rahmat, bagi kita rezeki. Kita tukarkan rahmat dan nikmat tu, kita tukarkan dengan buat lalai kepada dia, sombong dengan dia, kita tak sedar. Lepas tu Allah bagi terus, tapi kita terus dalam keadaan akhlak yang buruk. Bilanya kita nak start ni? Bila? Kalau kita tak belajarlah kenal diri, kenal Allah sampai ke mati nanti kita tak faham. Allah bagi perumpamaan macam-macam, kita buat tak tahu je. Tak adalah apa, nantilah tak apa kita kata. Kita punya alasan macam-macam kita gunakan. Untuk nak ngelak kita nak belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, macam-macam orang nak mengelak, tak nak kan. Apa ilmu ni kita kena mengaji Quran, kita kena berzikir. Itu kita dah kenal Allah lah. Dia tak faham dah. Dia tak dapat nak melihat ibadah yang kau buat tu, kalau tanpa mengenal diri, mengenal Allah, engkau akan berbuat dengan kerosakan. Kau tak sedar amalan-amalan yang kau buat tu dibakar hangus, ataupun ibarat air batu diletak di tengah hari panas, cair amalan kau balik. Sebab engkau buat sesuatu tu bukan kerana Allah, engkau buat tu kerana berkira-kira untuk apa yang kau nak dapat nanti. Padahal dah tentu-tentu kalau kau buat betul-betul kerana Allah, dah tentu-tentu Allah dah janjikan, kau tak payah nak memikirkan tu semua. Sebab Allah dah bagi tahu dah di kursi tadi saya cakap. Semua yang aku jadikan syurga tu apa benda ni, tu semua untuk engkau, wahai Bani Adam. Allah Ta'ala kata. Dan sesungguhnya engkau itu untuk aku. Faham tak maknanya? Maknanya Allah jadikan syurga, apa nikmat pun kat dunia ni, kat akhirat, kat mana-mana pun, itu semua dijadikan untuk Bani Adam, anak Adam. Allah sampai kata gitu dah di kursi. Dan engkau tu untuk aku. Jadi kita tak usah fikir lain, kita terus untuk Allah aja. Dan dia memang dia dah susun untuk kita semua dah. Bulan, bintang, matahari semua dia berbakti kepada kita, sebab Allah yang siang keluar matahari, malam tutup keluar bulan pula, bintang. Itu semua kan untuk siapa tu? Untuk manusia Allah jadikan kan? Untuk memudahkan manusia. Allah sayang pada kita. Tapi bila kita tak faham, itulah saya kata tadi. Perjuangan pertama, Rasulullah kata perjuangan pertama adalah perjuangan di dalam diri kita. Kalau dalam diri kita tak beres lagi perjuangan, tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana kita nak perjuangkan nak isteri kita, anak kita nak bawa ke mana? Jadi bangkitlah kesedaran ni tadi ni, mana saya cakap tadi,
Saya ni tak ada kepentingan apa-apa saya cakap, melainkan saya pun nak dapat juga bagi tahu nikmatnya bila kita dah dapat kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, kita dah dapat nikmatnya tu tadi. Itu je saya nak downloadkan. Saya nak betul-betul, saya tak nak tukar tajuk. Saya punya posisi, Allah Ta'ala kata itu je kerja saya. Saya tak mau yang lain. Saya tak mau cerita-cerita tajuk lain, saya tak nak. Sebab setiap tajuk-tajuk yang dia orang bawa, politik ke, memancing ke, apa ni, ekonomi ke, apa bentuk pun, saya nanti akan saya tukar kepada mentauhidkan Allah. Jangan marah saya lah. Sebab saya dah diajar gitu. Barang-barang dalam rumah saya pun semua saya dah la ilaha illallah kan. Senduk ke, minyak ke, tong gas ke, air ke, apa semua saya la ilaha illallah dalam rumah saya tu. Maknanya semua mereka dalam tu semuanya masuk rumah dia pun la ilaha illallah dah. Saya dah luar rumah saya dah semua la ilaha saya dah. Jadi saya dah proses, nampak air ke, nampak apa semua saya nampak Allah dahulu. Sebab saya dah diajar dalam rumah lagi, saya dah daripada dalam diri saya dah semua sekian alam dalam diri saya dah la ilaha illallah kan, duduk kat satu tu. Baik tu semua akan la ilaha illallah. Tentera rakyat saya ni, mata, penglihatan, semua darah daging akan suci, jangan jadi saya kata Rasulullah. Saya nanti keluar pun kita akan memberikan juga kalimat suci juga lah, dia akan terkeluar nanti. Tapi kalau dalam tu tak faham, macam mana nak cakap dah? Keluar dulu dalam makna najis hawa nafsu kau. Keluarkan, kenal diri kau, keluar kembali kepada Allah betul-betul. Yang ada hanya Allah. Minta betul-betul Allah yang boleh tahu, susun gitu. Baru kau akan nampak nanti. Allah akan ajar kau langsung nanti. Tapi takluk dia betul saya kata ni, kamu kena pergi cari guru-guru yang mengajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Kerana mereka guru-guru tu dia dah ahlullah. Ahlullah ni memang Allah dah pilih dia pengganti kepada Rasulullah. Bukanlah pengganti dia Nabi, tapi makom dia tadi. Dia bukan Nabi, tapi makom yang dia bawa tetap aja. Dia tak ada apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Dia tak ada apa-apa yang dia. Allah Ta'ala kata ikutlah, dia lah orang yang muhtah, tu yang dapat petunjuk aku. Ikuti. Allah suruh ikuti. Siapa dia tu? Itu Rasulullah. Para sahabat, orang yang kenal diri, kenal Allah tu Allah suruh ikut. Tapi kalau kita tak nampak, dah Allah tunjuk macam tu, kita tak nampak, kita kena nampak orang-orang yang dalam hati dia ada bermacam-macam niat yang tak elok. Itu yang kita nak jadikan sebagai kita nak ikut dia. Dah lah kita dah tak betul, kita ikut. Kita belum betul, tak betul atau kurang betul, kita kena duduk orang yang betul-betul Allah maksudkan tu. Ada. Selepas Nabi dah wafat tu ada pembimbing dia. Walaupun dia bukan Nabi, dah tutup, tapi dia tetap ada watak untuk membawa kita kepada kenal kepada Allah. Jadi Allah tak zalim. Allah tu sayang kita. Bukan dia tinggalkan kita. Dia bawa, dia wakilkan tadi orang yang boleh bawa kenal kepada aku. Aku dah taburkan kamu ke bumi. Setiap zaman tu ada Allah Ta'ala. Siapa yang tak menjumpai dia, kalau dia mati dia dalam keadaan kafir, jahili, wa na'udzubillah. Tak sanggup saya memandang kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tak kenal diri, tak kenal Allah. Ya. Bahaya ni tu tadi. Sebab kita nanti nak mati kan, kita nak serah diri waktu tu. Tapi kalau kita kat dunia lagi kita dah tak serah diri dengan Allah, boleh ke waktu sakaratul maut tu kita nak serah diri kepada Allah? Tentu sulit lah. Tentu sulit. Dari itulah sekarang ni, sebelum ni masih sehat-sehat ni Nabi kata, waktu sehat-sehat ni kita betul-betul hala tuju, nanti jangan dah sakit dah, pencemahan ni dah kronik, jantung dah penyakit 3 serangkai 4 serangkai dah datang, baru sibuk nak kerah. Aku tak tenaga, kalau aku ada tenaga aku nak pergi. Dulu masih sihat ke mana? Ya. Dah nak buat alasan lagi pula. Dah lah. Jangan. Jadi peluang ada ni. Gunakanlah betul-betul Allah waktu sihat, ya. Waktu kita tinggal boleh mudah nak cari ni, carilah, duduk betul-betul. Jangan buat alasan ni.
Engkau boleh tipu aku, kau boleh tipu malaikat pun boleh kau tipu. Tak usah datanglah majlis apa mengenal diri, mengenal Allah. Si Hajiz ni apa dia? Aku boleh buat alasan je. Aku buat sibuk je lah, buat sana buat sini. Hari-hari dia buat sibuk tipu diri dia sendiri. Lepas tu dia buat alasan, dia cakap dengan saya ni ginilah, saya ginilah. Aku bukan nak dengar kau punya alasan tu. Takkan satu hari selama dah dekat 2 bulan dah, satu hari pun kau tak boleh nak luangkan masa. Jadi kau sebenarnya siapa? Cuba aku cakap, hari ni ada orang nak sumbang RM500. Kau automatik saya hantar dah, kerja saya tu siapkan awal-awal. Boleh pula. Duit punya pasal kan? Boleh pula. Aduh ya Allah. Kau maknanya kau menipu diri kau sendiri. Wa kafa billahi syahida. Kau tak faham kan Allah bagi tahu cukup Allah menjadi saksi. Kau tak payah nak suruh orang saksikan kau punya temerang tu tadi. Alasan-alasan kau tadi. Engkau yang rugi. Saja ni dia paksa kita lah. Dah aku pula paksa pula. Aku ditugaskan maknanya memberikan kebahagiaan. Aku nak selamatkan kau. Jangan kau tertipu dengan masa kau. Jangan tertipu dengan masa kau. Masa kau habiskan dengan dunia banyak sangat. Kesian aku tengok. Aku nak lawan satu jam aja kau duduk sini. Duduk je lah. Bukan nak pergi pegang senjata tembak. Orang nak tembak kau bunuh kau, tak ada pun. Nyangkul ke kebun, tak ada. Duduk relax je, santai je. Itu pun kau tak boleh fresh kan kau punya apa. Bila kau tak boleh fresh, kau dah tolak, tak ada siapa lah. Maknanya kau jangan salah Allah lah. Belum lagi insya-Allah lah nanti sampai waktu nanti Allah, kau tak payah cakap itulah. Kau nambahkan kau punya kebodohan sebenarnya. Engkau rosakkan jiwa kau balik. InsyaAllah Syekh, insyaAllah Syekh, nanti ada apa waktu terluang. Kau tak payah cakap sebut nama Allah. Tu kau main-main kan. Allah sentiasa mengizinkan kau yang sebenarnya tak nak. Senang cerita lah kan. Tapi bukan orang sini saya maksudkan, maknanya di bumi sini semua bagus-bagus ya. Cuma bumi yang tempat lain saya cerita ni tadi ya. Tu. Tapi dia orang dah berubah dah bumi lain tu. Tu alhamdulillah. Jadi kita janganlah, saya ni bukan marah, saya kesian. Saya kesian kamu ni membodohkan diri kamu sendiri. Bila kamu tu tak terpanggil untuk belajar mengenal diri, mengenal Allah, maknanya kamu dah tewas lah. Sebelum berperang, kamu dah tewas. Tak payahlah jihad, Allahu Akbar, tak payah sebut. Sebab kenal diri pun, kenal Allah, kau nak pergi belajar pun kau tak. Kau orang macam ni. Dia orang yang kenal diri, kenal Allah macam duduk. Sekali dia sebut Allahu Akbar, bergetar musuh takut. Engkau Allahu Akbar, kau tu ada makna, ada sesuatu ajat diri kau. Sebab kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Setiap tumbuhkan orang yang kenal diri, kenal Allah, dia mindset. Tumbuhkan dia bukan dia yang menumbuk, tapi Allah. Jadi katam menumbuk dia tu, katam tadi. Katam sebab apa? Dia tak takut siapa. Dia tumbuk tu bukan dia. Wa ma ramaita is. Jadi boleh tahan tak pukulan tangan Allah? Boleh tahan tak? Siapa boleh tahan? Jadi dia dah tak ada, bukan? Kalau lawan pedang tu, katam pedang, bulu tu 5 patang kau tebas sekali dengan pedang kau putus, tu katam. Tapi orang Islamnya katam lain. Kapas tu yang terjatuh tu dipotong, bukan dia. Tangan Allah punya pantas, tangan Allah. Terbelah 2 kapas tu. Kapas tak berganjak mana-mana. Punya pantas tadi. Kalah orang yang katam tadi buluh tu. Itu bukan katam, katam dia situ orang Islam. Bukan tangan aku, tangan Allah. Bukan kekuatan, bukan Allah tu memiliki tangan, tapi sebenarnya kita tak memiliki apa-apa. Yang ada siapa boleh hadap. Jadi gitu. Kita punya cara jihad kita betul-betul kita serahkan diri kepada Allah, bukan membabi buta, nekat dan terbasal. Setiap pergerakan kita tu semua dalam keadaan kesadaran kita, bukan kita, Allah. Lepas tu kesadaran nama dia. Sentiasa Allah yang gerakkan kita, mata penglihatan kita. Sayyidina Ali bagi rahsia kalau nak tewaskan musuh, tahu apa? Dia kata apa? Tahu?
Tu saya cakap tadi, kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita faham. Musuh tu sendiri dah takut dulu memandang kita. Sebab apa? Mata yang selalu memandang Allah tu, benda batil sanggup ke pandang. Jadi dia tu tadi awal-awal lagi semangat dia dah berjuang tu, dia dah, musuh dah gerun dulu dah. Bila musuh dah gerun, dia yakin tak? Tentu ya. Tentu yakin lah. Musuh yang tak yakin. Tapi dah musuh tengok engkau pun lembik ya. Tu. Macam dia juga lebih kurang kan. Tapi dia lagi bagus, senjata dia lebih canggih kan. Senang ya dia pancung kau. Tapi bila dia senjata canggih macam mana, tapi engkau tu dengan Allah, kalau dia tu nampak dia pakai senjata canggih, dia nampak kita nampak lagi canggih. Dia kata, Allah boleh bagi dia perasaan dia kecut. 2 hari nak perang dengan kita, dia dah rasa nak pegang senjata pun takut. Tapi yang salah, kau tak kenal diri, tak kenal Allah, apa yang musuh nak takut dengan kau? Sebab yang nak kalahkan musuh tu Allah. Tapi bila kau tak duduk kat kebenaran, al-haq, macam mana kau nak? Engkau sendiri takut tengok musuh nanti. Jadi luas perkataan pada kita mengenal diri, mengenal Allah ni luas nanti akan pergi. Skop dia nanti. Bukan kita menentang kerajaan, bukan, tak ada. Kita akan hidup dalam kasih sayang, tapi macam lebah. Duduk kasih sayang semua. Makan sarang di tempat yang kukuh. Cari makan makanan yang bagus-bagus, sari pati bunga. Bersih. Tak ada pernah tengok lebah bergaduh ada? Ikan laga ada, ayam laga ada kan? Lebah belaga ada? Tak pernah lagi pergi cari kalau ada jumpa tu lebah bodoh nama tu. Tak pernah ada lebah yang bergaduh. Sebab Allah mewahyukan kepada lebah, sarang tempat baik, makan yang baik, hidup berkasih sayang, supaya jadi contoh pada manusia. Itu sifat orang mukmin yang selalu kenal diri. Lebah pun kenal Allah. Kita pun tak nak kenal Allah, berat ni kita ni. Rasulullah lagi kata, hujan turun ni, kan Mekah kan jarang hujan zaman Rasulullah kan. Bila hujan turun dia, Rasulullah keluar, buka dia punya serban, kenakan air. Sahabat kata, kenapa Rasulullah? Dia baru terima wahyu untuk dia tu, air hujan tu kat atas dia kenal Allah. Dia ikut perintah Allah. Suruh turun, dia turun. Manusia ni tak nak dengar cakap. Tak nak kenal diri dengan Allah. Rasulullah ajar mengenal diri, mengenal Allah lagi mudah. Hujan pun kenal diri, kenal Allah. Engkau manusia. Tu pasal aku pergi. Sebab dia baru lepas berkata-kata dengan Allah, suruh turun. Mewahyu, Allah mewahyukan pada hujan, turun kat bumi ni. Jadi aku dapat fresh daripada pesanan daripada Allah, dia turun dan aku dapat rasakan. Dia dapat wahyu. Rasulullah ajar lagi mudah kenal diri, kenal Allah. Tapi yang biol ni yang tak nak, tak tahu dia cakap. Ilmu banyak dia kata. Padahal Rasulullah kata mana ada ilmu lagi tinggi lagi. Walaupun tu ilmu yang awal, pangkal, dia adalah juga ilmu yang paling tinggi. Walaupun dia ilmu yang awal, dia adalah ilmu yang paling tinggi. Segala je menunjukkan di situ. La ilaha illallah, mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kau nampak ada ilmu lagi tinggi mana, engkau dah tersilap. Kembalilah. Segala ayat-ayat Quran, kalimat-kalimat tu Rabbi, daripada huruf titik ke huruf alif ataupun sebanyak-banyak kalimat, semuanya mengesakan mengenal Allah. Kenapa engkau boleh bawa lagi tajuk pula? Tu engkau patut engkau jadi ni bukan bumi sini nak, engkau jadi orang yang banyak ilmu Allah, banyak belajar, patutnya engkau akan merujuk kepada Allah. Tapi tidak, engkau merujuk kepada makhluk Allah yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Gaji berpuluh ribu, belajar jauh-jauh. Tapi kepandaian dia tu untuk hawa nafsu dia. Lebih baik lagi orang yang belajar ilmu kenal diri ni, dia tak banyak ilmu tapi dia takut kepada Allah. Dia pegang betul-betul. Sebab dia kenal diri, kenal Allah, dia makin takut.
Jadi tanda orang yang betul-betul dia mengenal diri, mengenal Allah, dia bertambah takut dengan Allah. Dengan makhluk ni bukan makna dia jumpa makhluk dia kata aku tak takut kan, bukan. Dia berkasih sayang. Tapi macam lebah. Jangan usik, cuba usik lebah. Kau menyelam, dia tunggu je kau. Dia tunggu. Dia peduli apa kan? Kau naik, dia ngap balik. Jangan usik dia. Tapi sekarang jati diri orang Islam tak ada. Pecah sana. Satu negeri pecah berapa jadi kampung-kampung pecah banyak. Ketua kampung pun jadi 2-3 pula dah. Pecah-pecahkan dia kecil. Jadi lama-lama tak besar, dia cerai berai. Kita tak sedar. Tak tahu dah jadi berai. Ketua kampung yang ni lah, aku nak pergi sign ni lah. Ketua kampung ni lah, aku grup dia. Dah pecah. Bukan nak nyatu. Lagi pecah. Sampai kepada rumah tangga pun dia pecah-pecah belah kan. Lama-lama orang Islam lembik semua. Mudah tak? Tak payah perang. Orang-orang Yahudi ke tak payah perang dengan kita. Strategi dia dah berjaya dah. Kita perang sesama kita je. Dia dah ajar. Hancur kita. Sebab kita dengan kita je. Sini nyocok sana. Yang ni parti Tupperware. Yang ni parti ini. Yang ni bila berhimpun ni hentak-hentak belakang cocok lawan dia ni pula. Jiwa munafik jadi. Tak ada betul-betul kasih sayang. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah, mana ada kasih sayang. Depan dia cakap bila berbincang, belakang kau naikkan aku lah nanti. Depan-depan boleh minum kopi apa semua baik. Jumpa rakyat, no. Tapi bukan bumi sini, bumi tempat. Jumpa rakyat, kami akan bela rakyat. Masa belum dapat bila dah dapat, orang dah undi dia, batang hidung pun tak nampak. Tapi bukan bumi sini. Itu bumi berlaku, bumi yang tempat saya pergi teruk bumi tu. Tapi sekarang dah okey bumi tu. Tu. Jadi kita sekarang hidup kalau kenal diri, kenal Allah, kita akan jiwa kasih sayang sesama kita akan apa pun orang akan nak bawa cerita yang tak elok, tetap kita akan tangkis. Tak kira siapa, kita tak mau. Istilah dia tak ada siapa yang kau rasa kau betul, dia salah, tak ada. Kita cari macam mana nak kasih sayang. Kalau dia salah, betulkan. Jangan bukannya menjauhkan dia, membuang orang tu. Itu tak bagus. Dia salah macam mana pun, kita hanya salah dia kita betulkan. Cara hikmah. Dia tu tetap kita ajakkan kasih sayang. Tu ya. Tapi maksud saya tu tadi makna luas. Kasih sayang ni bukan maknanya kalau orang tu menipu pun kita kena bagi tahu dulu. Kasih sayang tu bagi tahu. Bukan dia tak apa aku cover kau, lain kali kau boleh curi lagi. Bukan macam itu. Makna orang yang mencuri itu bila kita kasih sayang, kita nasihat dia sampai dia tak buat lagi. Bukan makna bagi dia teruskan. Contohlah orang ni dia nak lagi 2 minggu nak digantung. Sebab edar, minta maaf lah, dadah ni terlalu banyak. Berlori-lori. Banyak orang mati lah dia buat ni. Jadi dia masuk mahkamah dah banyak kali kan, hukuman dia gantung lagi 2 minggu. Jadi dia jumpa dengan kita, maknanya dia minta kita buat solat hajat lah. Supaya anak dia ke apa yang sahabat baik ni terlepas daripada hukuman 2 minggu lagi nak digantung. Minta doa buat solat hajat. Kira-kira nak buat tak kalau apa? Kalau orang datang lagi tu, minta kat kamu tadi, dia suruh tolong buat solat hajat supaya anak saya ni tak jadi untuk hukum gantung. Penjara 20 tahun ke 30 tahun, minta gitulah. Jangan. Kamu nak buat? Kasih sayang nak buat? Cakap ya benar-benar. InsyaAllah buat. Tu pasal biol jadi macam ni. Mana boleh macam tu? Mana kita menyokong perbuatan tak elok dia. Betul? Sepatutnya kita nasihatkan dia dulu. Bagi tahu dia. Bagi tahu orang yang yang nak dihukum gantung. Itu tak penting. Apa tak penting pula? Ni aku mati ni. Tak penting kau tu. Yang penting kau menyesal tak nak buat lagi. Cuba kau buat gitu. Lebih Allah bagi kat kau nanti. Betul? Betul tak? Jadi bila dia bertobat betul tak nak buat lagi, dia kalau kena hukum gantung pun kita lega, lepas pun kita
Sebab dalam diri dia dah tak nak buat lagi. Tapi kalau kita doakan buat betul-betul Allah, doa kita makbul lah kata, dia terlepas daripada hukuman. Dia keluar air 20 tahun, dia buat lagi. Siapa yang nanggung tadi? Siapa yang solat hajat tadi? Kau tanggung lah. Kau tanggung lah. Betul? Dia bukan gitu kasih sayang. Kasih sayang tu betul-betul kita minta hikmah daripada Allah. Macam mana nak tunjukkan kasih sayang dengan dia? Dengan dia pula situasi macam mana, ya Allah? Dengan dia pula situasi macam mana nak kasih sayang Allah? Jangan kasih sayang sama rata. Tak. Tanya Allah dulu macam mana nak gunakan kasih sayang ni. Ya? Tu tadi. Jangan pantai sama. Kita kena kasih sayang. Dia nak kena hukum mati ni, kita kena doa. Jangan. Tak pada Allah dulu. Tak dia sedar ke tak sedar ni? Najis dalam diri dia tu tadi lebih mustahak dibuangkan. Biar kalau dia mati gantung pun dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pastikan tu dulu dalam diri dia. Dia dah bertaubat, serik tak nak buat. Itu nombor satu. Baru kita buat solat hajat, kita cakap. Baru aku berani nak buat solat hajat. Tapi kalau kau tak serik dalam hati kau, nanti aku lepas ni 3 kontena, itu air 1 kontena, 3 kontena aku bawa masuk nanti. Aku dendam siapa yang buat aku jadi gini, aku tahu. Itu maknanya kesian dia kalau mati dalam keadaan su'il, tidak dalam su', dalam keadaan kita yang juga yang tak bagi tahu nasihat dia. Jadi tanya pada Allah. Ya, jadi kehidupan ni kita selalu dengan Allah. Kecil ke besar masalah, Allah yang boleh bagi selesai. Selalu. Jangan ingat kecil, aku dah biasa. Jangan. Kecil besar tetap kita tanya Allah macam mana nak selesaikan ni. Walaupun ni kecil aku dah biasa, tapi ya Allah macam mana cara ni? Ya Allah ni besar, ya Allah macam mana ya Allah? Pun kita pun nak betul-betul harap ya Allah tunjukkan macam mana cara. Baik kita, baik orang minta fatwa pada kita. Ya, supaya kita nak pertama ajak manusia tu menyesal diri dia, tauhid dengan pada Allah. Itu kita amankan dia dengan urusan yang tu penting tadi. Baru perjalanan hidup dia akan lancar. Kaya macam mana, hebat macam mana, miskin teruk macam mana pun tetap kita dengan. Sebab Allah bukan tengok apa yang dibagi, Allah tengok hati kita. Pasal dia nak dijadikan kita ni untuk yang lain. Jangan risau. Allah tu dia sayang kita, dia tak ada rasa. Allah tu bukan benci, Allah sangat sayang. Kalau mak tu sayang kita macam mana, kita dah faham kan? Allah tajalikan mak tu sayang kita macam mana. Ini Allah pula dengan hamba dia lagi. Kalau saya cakap lagi keras lagi, kalau kata makhluk dia tu tadi, anjing tu kau ejek dia, pun Allah tersinggung juga. Punya sayang dengan makhluk dia. Bukan kalau dengan manusia biasa lagi kan. Dengan makhluk dia anjing tadi, anjing kurap kau hina dia. Dia datang jalan depan kau, tiba-tiba kau rasa kotor ni aku. Anjing ni kotor ni. Kau rasa macam tu dalam hati kau kan? Takut nanti anjing tu menjawab tak. Kau tak dengar mulut dia bercakap, tapi masuk dalam hati kau. Tak? Kalau aku ni kurap, aku ni dah memang binatang. Tak? Aku ni boleh dicuci. Dan kalau kena tersentuh kau boleh cuci pun dengan air 7 kali, air tanah apa, kan? Boleh bersih balik. Tapi hati kau cakap aku ni kotor. Sekalian air lautan ni yang bersih, tak dapat cuci hati kau yang kotor. Allah tu tegur kau ni. Tapi tak tahulah kita kalau dah sangat jauh dengan Allah, mana ada dengar. Bukan kita ni jauh dengan Allah, kita menutupi Allah tu dah dekat, kita yang menjauh daripada Allah. Mana kita nak dengar benda-benda suci nak tegur kita ni. Kita hina binatang, hina macam-macam makanan, kita tak rasa macam ada gelombang teguran pada kita. Padahal ada. Sebab kita ni yang jauh dia diri kepada Allah. Benda tu kotor yang kita hina tu dah jadi biasa. Dah berpenyakit tu kita biarkan lama-lama. Allah fazadahumullahu marada. Aku tambah lagi penyakit tu supaya engkau apa pun kau tak sedar engkau dah buat salah. Wa na'udzubillah. Kau dah buat salah tu sampai kau tak rasa salah. Kau tak datang, tak cari mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, kau dah lama sangat tak.
Kau rasa macam tak bersalah lah, banyak ilmu lain dalam YouTube, banyak guru-guru kita boleh jumpa. Lain, minta maaf. Bukan saya nak hina guru-guru lain. Tapi kau belajar tu itu untuk apa itu? Kerana saya cakap itu ibarat kau jumpa doktor-doktor klinik aja. Minta maaf saya cakap itu bidang yang Allah bagi pada dia. Jangan salahkan guru tu. Jadi kau tak pernah nak cari yang Rasulullah kata pembimbing rohani setiap zaman tu ada. Itu Rasulullah suruh cari, suruh tuntut. Sebab setiap zaman tu ada. Kalau kau tak pergi cari, tak jumpa, engkau mati nanti. Rasulullah kata mati macam kafir jahiliah. Tak sanggup aku sayang kau, aku bagi tahu. Nabi kata gitu. Yang kau cari yang lain, guru-guru lain, itu untuk apa? Itu untuk macam engkau pening kepala, dia bagi ubat Panadol dia, kejap dia baik. Datang balik kau ingat lagi tu. Itu ya ulang-ulang macam tu je lah.